orang yang beriman, bila kamu nak sembahyang, kamu kena basuh muka mula-mula kan. Faghsilu wujuhakum. Basuh muka kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata lepas itu, wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan-tangan kamu sehingga ke siku. Marafiq jamak mirfaq. Ni siku ni. Ya. Jadi sepakat. Dalam hadis Nabi banyaklah kan. Termasuk hadis-hadis yang telah saya baca pada tuan-tuan. Hadis yang paling famous ialah hadis Uthman bin Affan. Saya tak tahu berapa kali dah saya baca hadis Uthman bin Affan. Di mana dia telah menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW berwuduk kepada hambanya yang bernama Humran. Ya. Dan dalam bab wuduk itulah hadis yang paling sahih sekali. The most authentic hadis. Hadis wuduk ni banyak. Saya Bukhari, saya Muslim, Abi Daud dan kitab-kitab sunnah semua ada pasal wuduk. Mana tak banyak hadis pasal wuduk kan. Nabi wuduk berapa tahun? Ya. Jadi banyaklah hadisnya. Tapi yang paling masyhur, yang paling famous, of course lah yang paling sahih, ialah hadis itu, hadis Humrah. Sebab tu hadis ni adalah mana-mana buku fiqh. Dan dalam mana-mana buku hadis, bila ulama nak ketengahkan, akan sunnah Rasulullah SAW bersabit dengan wudu. Apa Uthman bin Affan buat? Dia ambil air, lepas tu dia basuh tangan. Saya dah cerita satu-satu tu kan. Lepas dia basuh muka, apa dia buat? Summa ghasala wajahu salasan. Dia basuh muka dia 3 kali. Summa ghasala kiltai yadaihi salasan. Summa ghasala wajahu salasan. Summa ghasala wajahu salasan. Kemudian dia basuh muka dia 3 kali. Wa ghasala yadahul yumna salasan. Summa yadahu al yusra salasan. Summa masaha ra'sahu. Ya. Uthman basuh muka dia 3 kali. Kemudian Uthman membasuh tangan kanannya sebanyak 3 kali. Kemudian Uthman membasuh pula tangan kirinya sebanyak 3 kali. Ya. Kesikulah. Ya. Summa ghasala hadis tu sekejap. Summa ghasala wajhahu summa ghasala yadayhi ila mirfaqaihi salasan. Hadis Humran dia tak sebut kanan kiri, dia cuma sebut kedua-dua tangan. Kanan kiri ni hadis lain, ya. Jadi kata Uthman bin Affan, jadi kata Humran, hamba kepada atau pembantu kepada Uthman ni, dia tengok Uthman ambil wuduk, macam mana Uthman ambil wuduk. Ghasala summa ghasala wajhahu, dia basuh muka dia. Summa ghasala yadayhi salasan ila mirfaqaihi salasan. Summa ghasala yadayhi ila mirfaqaihi salasan. Kemudian dia basuh tangan dia kedua-duanya hingga ke siku, kedua-duanya sebanyak 3 kali. Dia tersebut kanan kiri dari riwayat ni, saya tak pastilah dari riwayat lain. Kalau hadis Humrah dia sebut 2 tangan saja, ya. Kanan kiri hadis yang lain. Jadi jelas hadis tu. Dan dalam nanah yang lain pun memang ada basuh tangan. Cuma ada hak sebut basuh tangan kanan dulu, tangan kiri kemudian. Ada yang tidak disebut hal itu. Ala kulli hal, basuh tangan memang ada. Dan kita tak akan dapati satu-satu perbuatan wuduk, of course, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan para sahabatnya yang tidak ada basuh tangan. Sebab tu no khilaf. Tak ada siapa kata basuh tangan ni tak wajib. Dan tangan dia very simple. Tangan ni lah tangan kita, ya. Daripada hujung jari sampai ke siku lah, mirfaqain. Cuma ulama dia tak sepakat siku ni masuk ke tak masuk, ya. Sebab kata siku termasuk dalam anggota wuduk. That means bila kita basuh dengan siku-siku kena basuh. Dan sebagai ulama yang lain kata siku tak wajib dibasuh, ya. Siku ni hanya hak saja. Siapa siku ni kan, okey lah, walaupun tidak membasuh keseluruhan siku. Ya, pasal dia kata siku-siku ni hanya hak dia saja. Siku besar, sampai sini siku. Jadi bukan sampai sini dia kata. Cukup lah. Ya. Tapi sebaik-baiknya bila kita basuh tangan, dan kebiasaannya kita basuh lebih lah kan. Memang anggota wuduk ni digalakkan kita berlebihan. Dan dalam sunnah nanti adalah, itulah apa yang disebut sebagai italatul ghurrah. Mana bila kita wuduk tu kita lebih-lebihkan sedikit daripada had anggota yang ada. Bila basuh muka, lebih sampai ke telinga. Bila basuh tangan hingga ke siku, lebihlah sampai separuh lengan. Jangan sampai bahu pula, over.
Bila basuh kaki, biarlah sampai ke separuh betis. Ya, jangan sampai lutut pula. Oh, saya nak buat sampai lutut juga Ustaz. Suka hati awak lah kan. Tapi tak sunnah lah. Yang disunahkan ialah kita basuh lebih sedikit daripada had yang diwajibkan dalam syarak. Kerana ada contohnya daripada Rasulullah SAW, dan memang ada fadilat yang besar di situ yang akan kita bincang dalam bab sunah-sunah wuduk nanti ya. Dan tangan itu tak ada isu lah ya. Saya lihat tidak ada pembahasan panjang berkenaan dengan basuh tangan. Isu yang dibincangkan para ulama, siku tu wajib ke tak wajib, di mana sebahagian mewajibkan dan sebahagian tidak mewajibkan. Kita mazhab Syafi'i yang standard wajib basuh siku sekali ya. Mana bila kita basuh tu, siku tu bagi lebih lah, bukan bagi kena semua ya. Kita tak perlu tengok mana siku aku agak-agak lah basuh kan. Wuduk ni tak payah semak kan, kita basuh gasah siku kita ni, serau siku kena lah tu ya. Okey, baik. Mana saya nak pergi habis rukun ni. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ialah sapu kepala. Sama juga dalam Quran Allah Taala kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lepas tu wamsahu biru'usikum. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh muka kamu, basuh tangan kamu hingga ke siku, kemudian sapu kepala kamu. Wamsahu biru'usikum, dan sapu kepala kamu. Hadis umrah tu pun sama juga. Ya. Sampai Affan bila dia wuduk, dia basuh muka, dia basuh tangan hingga ke siku, kedua-duanya. Summa masaha bi ra'sihi, dia sapu kepalanya. Ya. Dan kita boleh dapati dalam mana-mana dalam bab wuduk sama dengan hak awal membasuh muka dan membasuh tangan. Tak miss, sapu kepala mesti ada. Ya. Sepakat para ulama tak ada khilaf tentang kewajipannya. Cuma ulama berbeza dalam bab sapu kepala ni, ada banyak sikit isu berbanding dengan hak lain. Kalau muka saya ingat no isu. Ya. Basuh tangan pun no isu. Kalau ada pun benda minor-minor yang sikit-sikit macam itulah, hak siku ya. Tapi kepala, kalau kita lihat dalam buku-buku fiqh, especially yang klasik, termasuk yang contemporary juga, memang ulama ada beberapa perkara lah yang dibincangkan. Ala kulli hal depa sepakat sapu kepala itu wajib. Bukan basuh ya, sapu. Oh, saya basuh Ustaz, tak sunnah. Dan sebagai ulama memakruhkan, tapi sah wuduknya. Kerana Allah Ta'ala suruh sapu. Bila kita basuh, dia lebih pada sapu. Tak sunnah, tapi sah. Ajza'ahu, kata para fuqaha. Memadai, maksudnya boleh lah. Apa maksud basuh? Basuh-basuh ni maknanya, apa maksud sapu? Sapu ni maksud tuan-tuan, tuan-tuan hanya basahkan saja tangan tuan-tuan. Basahkan, kemudian sapu. Kalau tuan-tuan tak ada tangan, sampai ada air, kemudian tuan-tuan sapu atau letakkan di kepala tuan-tuan, itu disebut sebagai basuh. Ramai orang buat macam tu. Dia tak ada air dalam tangan, sebelah ke dua belah ke, air banyak pergi ke kepala. Itu dia panggil basuh. Sapu ni tuan-tuan hanya basahkan saja tangan yang ada. Basuhkan saja. Letak. Kalau tak letak pun tak apa. Mana kita basahkan saja, sapu. Itu maksud sapu. Tapi kalau tuan-tuan tak ada tangan dengan air, ataupun air ada di tangan, tuan-tuan pindahkan kat kepala tuan-tuan, kalau tuan-tuan sapu pun jadi basuh, pasal air tu banyak. Kerana sapu-sapu ni hanya basahkan saja tangan yang kita ada. Tangan kita dah basah dah kan, cuma basuhkan lagi sekali. Hak basah tu dikira mustakmal lah. Basuh. Nampak? Jadi sepakat para ulama tak ada khilaf, di mana kalau seseorang itu tidak menyapu kepalanya, maka tidak sahlah wuduknya. Ya, sepakat para ulama. Cuma mereka berbeza-beza tentang kadar untuk dibasuh atau disapu kepala itu. Bukan basuh ya, sapu. Basuh sah, tapi tak sunnah lah. Ya. Dan sebagian memakruhkan sapu. Kadar nak sapu tu banyak mana? Nabi SAW, kalau kita lihat dalam hadis-hadis baginda secara menyeluruh yang ada diriwayatkan dalam buku-buku sunan, Nabi ni tuan-tuan berwuduk
Dari sudut kadar basuhan kepalanya ada 4 cara. Pertama ialah Nabi membasuh keseluruhan kepalanya. Dimulai dengan bahagian hadapan, pergi ke belakang, kemudian balik ke hadapan balik. Ya. Ibu jari tok sini, gitu. Zap, zap. Ni dia panggil sudar. Tok gitu? Gitu. Kalau tak setok ibu jari sini pun, maknanya ke depan, ke belakang. Itu satu cara. Jami'ur ra'si yabda' bi muqaddama ra'sihi summa yaksil bihi ila qafah summa yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Mana dia basuh ke kepala, depan pergi belakang, belakang pergi depan balik. Ya. Itu yang perfect. Dan yang paling banyak hadis-hadisnya. Ya. Dan yang paling famous ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid dan Sahih Bukhari dan Muslim. Kata beliau, masahan Nabi, hadis Humran tadi, Utsman bin Affan tadi, dia cuma sebut sapu kepala saja. Tapi sifat sapu macam mana tak diceritakan dalam hadis yang lain. Antaranya hadis yang ni lah, hadis sahabat Nabi Abdullah bin Zaid. Very famous. Di mana kata dia, masahan Nabi ra'sahu biyadaihi. Nabi sapu kepala dengan kedua-dua tangannya. Kalau sapu kepala, hak afdal 2 tangan. Jangan 1 tangan. Tapi tidak afdal. Ya? 2 tangan. Basahkan tangan kita. Tok kat kepala depan ni. Masahan Nabi ra'sahu biyadaihi. Nabi sapu kepalanya dengan kedua tangannya. Bada'a bi muqaddama ra'sihi. Nabi mula di bahagian depan kepalanya. Ya. Summa yaksil bihima ila qafahu. Yabda' bi muqaddama ra'sihi. Nabi mula dengan hadapan kepalanya. Summa yaksil bihima ila qafahu. Nabi basuh. Summa yamsah bihima ila qafahu. Kemudian Nabi sapu hingga ke belakang kepalanya. Summa yarudduhuma ilal makanil ladzi ba'da minhu. Kemudian Nabi pergi ke depan balik, tempat dia mula-mula tadi. Ya. Itu cara dia. Satu. Mana bila tuan-tuan basuh tu, tak tahulah bila ni tuan-tuan macam mana. Saya membuat macam tu. Mana saya akan pergi kedua-dua belah, ke depan, ke belakang. Kalau tuan-tuan tengok saya wudu lah. Ya. Dulu pun saya buat ikut dan juga kan. Asal sapu je. Tapi lepas kita belajar, kita buat macam tu lah. Itu satu cara. Seluruh kepala, kedua-dua tangan. Depan ke belakang, belakang ke depan. Ya, the best ibu jari berada di sudrain. Sudrain dia panggil ni. Ya. Tak kisahlah kan. Jadi depan belakang. Okey, itu satu. Yang kedua, Nabi menyapu keseluruhan kepala juga. Tapi bermula daripada tengah kepala, turun ke bawah. Rambut tak bergerak pun. Kalau tadi hadis Abdullah bin Zaid, ni hadis Rubaiyah bintu Muawwiz. Ya, seorang wanita yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam bab wudu, tapi dalam bab sembahyang juga. Kerana dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, baginda menyapu kepalanya hanya dengan meletakkan tangan di tengah-tengah kepala, kemudian turun begitu. Ya, masahan Nabi ra'sahu. Jangan hadis tu saya tak ingatlah, lama tak baca kan. Ya. Sekejap, nak panggil mari sekejap. Tawaddak Nabi indaha. Tak ada nak ulang kaji tengok tadi. Nabi wudu di sampingnya. Mula-mula tak ingat, ujung ingat. Tawaddak Nabi indaha. Tawaddak Nabi indaha. Limunasab asy-sya'r min kulli nahiyah. Aduh, tak ingat. Sekejap saya nak tengok balik hadis tu. Nak isyak ke? Orang bagi. Start awal tadi. Kejap je. Ni dia. Hadis ni hadis apa ya? Abi Daud
Abi Daud. Ramai lagi Ahmad Tabrani ya, buku-buku sunan kebiasaan ada lah. Dia kata tawadda Nabi indaha famasa ra'sahu kullahu min qarni syar. Nabi berwudu di sampingnya dan Nabi menyapu kepalanya keseluruhannya. Kepala semua juga. Tapi min qarni syar, daripada tengah rambut. Kullu nahiyah li munasibi sya'ri la yuharriku sya'ra an hati. Kemudian Nabi buat turun dan Nabi tidak menggerakkan rambut daripada keadaannya. Mana daripada atas ke bawah. Kalau bawah ke atas dia bergerak rambut. Ni rambut tak bergerak. Mana Nabi daripada atas ni turun. Semua kepala, sebab tapak tangan kita ni boleh penuh kepala. Gitu. Ya. Tu dua lah. Ya. Yang ketiga ialah Nabi menyapu sebahagian daripada ubun-ubunnya. Dan Nabi juga menyapu sebahagian daripada serbannya. Itu hadis Mughirah bin Syu'bah. Kata beliau masahan Nabi masahan Nabi ala nasiyatihi wa imamatihi. Nabi sapu ubun-ubunnya atau sebahagian daripada kepalanya, kemudian Nabi menyapu juga di atas serbannya. Tuan-tuan kalau ambil wudu, kalau tuan-tuan sapu kepala, kalau atas kepala tak ada kopiah, sapu kepala sikit, sapu piah sikit. Serban dengan kopiah sama lah. Atau apa-apa yang tuan-tuan pakai di kepala, boleh sapu belakang, asal ada tutup kepala saja. Ya, pakai cap, boleh sapu. Tak ada masalah. Ya. Itu tiga kan. Dan yang keempat, Nabi hanya menyapu serbannya sahaja ataupun tutupan kepalanya sahaja. Hak ni ulama tak banyak pakai lah. Saya ingat dalam mazhab Hambali saja pakai. Sapu hanya di atas tutupan kepala. Nabi pakai serban sebab memang adat dia pakai serban, pakai kopiah. Tapi kalau kita pakai tutupan-tutupan yang lain, pakai topi ke, pakai tudung ke, muslimat kan, dia pakai tudung sambil wudu, dia boleh saja sapu sebahagian kepalanya dan sebahagian lagi di atas tudungnya. Dan itu dilakukan oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, itulah Ummu Salamah. Seumpama diriwayatkan ada sebahagian buku Musannaf, sama ada Musannaf Abdul Razak atau Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf ni buku yang meriwayatkan tentang perihal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka melakukan sunnah Rasulullah. Itu buku Musannaf. Ya. Kalau buku sunan ni banyak hadis Nabi lah, hak Nabi buat, hak Nabi cakap. Ada juga hak sahabat tapi tak banyak. Tapi kalau buku Musannaf dia banyak meriwayatkan atau menyatakan tentang sahabat punya. Kata-kata sahabat, perbuatan sahabat. Ya. Bolehlah buat comparison dengan kitab-kitab sunnah yang ada. Ya. Jadi okey. Jadi ada 4 cara lah tuan-tuan. Nabi sapu ke semua kepala dengan 2 tangannya, depan ke belakang, belakang ke depan. 1. Nabi menyapu ke semua kepalanya dengan kedua tangannya, atau boleh juga sebelah tangannya, tapi bukan, dengan kedua tangannya tapi turun ke bawah. Kalau sebelah tak boleh semua kepala, nanti gerok rambut. Ni rambut tak gerok, turun. Yang ketiga ialah Nabi sapu di atas sebahagian kepalanya dan tutupan kepalanya. Saya kalau ambil wudu, kadang-kadang saya tak buka kopiah. Tapi make sure kita, ya kalau kita kadang-kadang dahi ni kan, kena ke depan lah. Nanti basuh muka macam mana? Mana kita akak gitu sikit. Boleh je basuh muka. Lepas tu tanya basuh kepala, gitu. Pakai ni, sapu. Nampak? Ya. Tiga kan? Dari keempat, Nabi hanya sapu di atas serbannya atau tutupannya sahaja. Ya, ada 4 lah. Cara sapuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan buat salah satu daripada keempat-empat ini, pas. Walaupun sebahagian ulama memilih hadis yang berbeza-beza untuk membina atau mulakan hukum mereka, sama ada dari sudut yang wajib atau yang sunnah. Maksudnya bila kita lihat kepada kadar menyapu kepala, dengan hadis-hadis yang ada ni, dia ambil hadis hok sapu semua kepala. Contoh, Al-Imam Malik rahimahullah dan yang muktamad di sisi Al-Imam Ahmad, maksudnya Maliki dan Hambali, tidak sah menyapu sebahagian kepala sahaja. Dia ambil hadis hok sapu semua kepala.
Pasal dia kata ini hadis yang paling banyak diriwayatkan. Dan ini hadis yang paling sahih. Dan itu the best yang kita buat. Bila tuan-tuan wuduk, tuan-tuan sapu keseluruhan kepala. Sama ada depan ke belakang, belakang ke depan dengan kedua-dua tangan ataupun keseluruhan kepala begini. Itu the best. Hatta dalam mazhab Syafi'i walaupun depa tak mewajibkan semua kepala, seumpama Hambali dan Maliki, tapi masih mensunahkan sapu semua kepala kerana ia ada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mana-mana buku fiqh mazhab Syafi'i akan disebutkan yustahabbu al-mashu bi jami'ir ra'si, dan digalakkan, disunahkan menyapu ke semua kepala. Mesti ada. Kita kata wajib sikit dah, tapi kalau sapu semua, that is the best. Dapat pahala yang baik insya-Allah. Dapat pahala yang full lah, full mark lah ya. Nampak? Jadi Hambali Maliki kata wajib sapu semua. Sapu sikit dia kata tak sah. Dia tak ambil sapu sikit-sikit, dia tak ambil. Ya. Sebagai ulama kata mesti sebahagian besar daripada kepala. Sekurang-kurang 1/4, 1/4. Rubung ras. Itu yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Dia kata kalau sapu semua kepala tak wajib. Tapi kalau sapu sikit sangat tak sah. Macam tu pula. Kan? Ulama kan, suka hati dia lah. Dia mujtahid. Mengikut kajian dia, hak mana dia nak pilih, which is the best. Dan dia nak wartakan sebagai ini amalan yang dia lakukan dan untuk anak-anak murid dia. Suka hati dia lah. Kita tak ikut, sudah kan. Janji kita belajarlah, kita tahulah sikit sebanyak pendedahan tu. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab ni antara yang paling pertengahan. Ya, dan paling kita lihat praktikal lah. Tapi okeylah ke, cuma kita nampak. Di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, of course standard mazhab Syafi'i, dia hanya mensunahkan sapu ke semua kepala, tidak mewajibkannya. Ya. Dan dia kata sekurang-kurang sapuan ialah apa-apa sahaja asalkan sapu. 1 jari, 2 jari, 3 jari, la hadda mahdudun, la haddun mahdudun, tidak ada had yang kita boleh hadkan. Pasal ada riwayat Nabi sapu sikit saja. Ya. Walaupun Nabi sapu kepala sikit dengan kopiah, tapi sapu kepala sikit, mana sapu sikit okey dia kata. Ya. Dan dalam banyak hal Nabi menyapu ke semuanya. Jadi kita macam itulah. Sebaik-baiknya kita sapu ke semua kepala, tapi once a while boleh saja kita sapu sebahagian kepala, ataupun kita sapu sebahagian kepala dan atas kopiah sekali. Saya nak sapu atas kopiah saja ustaz, atau atas serban saja ustaz, atau atas topi saja ustaz, kepala tak usah sapu. Kalau boleh elakkan. Tapi ada hadisnya. Dan sebagai ulama kata sah. Standard Hambali sah kan. Boleh aja, tapi kalau boleh kita buat hak lebih baiklah. Keluar daripada khilaf dan isu-isu seumpama ini lebih baik ya. Tapi kalau dia belajar dia nak buat hal tu terpulanglah kan. Itu dari sudut kadar banyak mana kita nak sapu. Nampak saya perlahan-lahan dah nak pergi nampak supaya kita boleh buat belakang lepas ni. Boleh. Kalau anak tanya boleh jawab. 4 cara sapuan Rasulullah. Ya. Semua kepala depan ke belakang, belakang ke depan. Semua kepala atas ke bawah. Ketiga, sapu sebahagian kepala dan kopiah atau serban atau topi. Dan keempat, hanya di atas tutupan kepala saja. 4 ni ya. Ingat sapu bila-bila ni. Walaupun tak ada periksa. Dan kita buatlah kalau boleh. Buat secara bersilih ganti, cuma hak semua kepala dengan 2 tangan itu sentiasa ataupun banyak masa. Most of the times. Once a while kita sapu kepala dengan kopiah. Ya. Sapu kopiah saja kalau boleh, jangan buat. Apa nak buat pun okey juga kan. Nampak begitulah, tapi kita kena nampak begitu ya. Jadi kalau kita sapu ke semua kepala, kita lepaslah wajib yang diwajibkan oleh para ulama dan kita dapatlah sunnah yang disunahkan oleh para ulama. Mana kita keluar khilaf dalam bab tu. Kalau kita sapu sikit saja, ada ulama kata tak sah. Tapi kalau kita sapu semua, selamat. Pahala pun dapat full. Dan afdal ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kadar sapu ya, cara mana. Yang kedua tuan-tuan, antara ulama yang berbahas panjang juga ialah berapa kali nak sapu. Berapa kali nak sapu? Haji kalau wuduk berapa kali sapu? 3 kali. All the times. Ya. Baik, majoriti para ulama mengatakan bahawa
yang disunahkan sapu hanya sekali saja. Hambali, Maliki, Hanafi dan majoriti ulama-ulama hadis. Sebagian besar daripada mereka. Kerana jika dilihat adalah hadis-hadis yang diriwayatkan, of course lah daripada Rasulullah SAW, kata-kata baginda, perbuatan baginda, dan sama juga dengan perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana bila mereka sapu kepala, dia sapu sekali saja. Hadis umrah yang saya baca peringkat awal tadi, Uthman bin Affan dia wudu, summa masaha bi ra'sihi ataupun summa masaha ra'sahu. Orang lain dia sebut 3 kali belakang. Basuh tangan 3 kali, komo 3 kali, masuk dalam hidung 3 kali. Sekali lah dia buat dengan komo tu. Kemudian basuh muka 3 kali. Basuh tangan hingga ke siku 3 kali. Ni hadis yang terpenting, hadis Uthman tu kan yang saya baca. Dulu baca full lah ni, penat nak baca full, baca sikit-sikit lah. Tapi saya beri gambaran itu. Tiba-tiba tang basuh kepala sekali je. Summa masaha ra'sahu, dia sapu kepalanya. Kemudian dia kata basuh kaki 3 kali pula. Hadis hak lain semua 3 kali. Tiba-tiba tang basuh kepala sekali je. Masaha bi ra'sihi, dia sapu kepalanya. Dia tak sebut 3 kali, mana sekali lah. Ya. Dan bila kita tengok hadis-hadis yang lain pun sama juga. Nabi ni banyak sapu sekali. Habis tu macam mana timbul basuh 3 kali tu? Hak basuh 3 kali tu ada juga, tapi umum wudu. Spesifik wudu setahu saya tidak ada, tapi umum wudu. Contohnya dalam Sahih Bukhari kata Ibnu Umar, bukan Ibnu Umar, Uthman bin Affan, Ibnu Abbas marratan, Uthman bin Affan marratan. Abdullah bin Zaid tak silap saya, dia kata tawadda'an Nabi salasan. Ya. Pendek je hadisnya. Dia kata Nabi berwudu 3 kali. Tak sebut mana-mana anggota. Maknanya 3 kali belakang lah. Tangan 3 kali, komo 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Macam tu. Sama juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat rapat Rasulullah SAW juga, famous companion, dia pun sama juga. Mereka hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Hurairah ada sebut dalam Sunan Ahmad, banyak ada juga lah hadisnya, di mana kata Nabi ni hadis yang terpenting yang ulama Syafi'i gunalah. Tapi dia tidak majoriti lah. Syafi'i seorang-seorang dalam bab ni, dia galakkan 3 kali. Ya. Kata Nabi, man tawadda'a marratan fatilka wazifatul wudu allati la budda minha. Siapa-siapa berwuduk sekali saja, maka dia telah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Sahih Bukhari dan buku-buku sunnah yang lain, Nabi pun ada wuduk sekali saja. Tawadda'an Nabi maratan. Nabi wuduk sekali-sekali. Sebab tu tuan-tuan wuduk, most of the time tuan-tuan wuduk 3 kali kan. Once a while tuan-tuan wuduk lah sekali. Okey je. Sebab itu praktikal Rasulullah SAW. Keringanan dan keluasan bagi ummah. Kita nak perfect seumur 3 kali. Alih-alih wuduk tak nak semayang aja. Lain pada nak semayang tak ambil wuduk. Wuduk lah basic-basic, dan wuduk hanya sekali, that's it. Ya. Dan sebenarnya kalau kita buat cara bersilih ganti exactly the same as practiced by the Prophet, sebenarnya hati kita akan lebih lapang. Ya tak? Ambil wuduk 5 minit aja, ambil wuduk sekali-sekala buatlah 1 minit. Tapi ada seorang hamba Allah tu, dia kata kat Mekah ada seorang wuduk sampai 2 jam. Saya pening, macam mana dia wuduk sampai 2 jam ni? Ini the most perfect wuduk. Mana ada perfect sampai 2 wuduk? Itu was-was tu, tahap gaban tu. Ataupun dia pelawak, tipu, menipu. Boleh ada menipu. Kita takkan ustaz menipu. Saya cakap ustaz menipu kan. Ustaz takkan nak bohong kan. Dia kata dia ada seorang tu hamba Allah di Mekah, dia wuduk sampai 2 jam. Aku pening, macam mana wuduk sampai 2 jam ni? Tak logik kan. Okey. Jadi Nabi kata siapa-siapa wuduk sekali pas, inilah yang difardukan oleh Allah. La budda minha, tak boleh tidak, sekali. Semua sekali lah, sekali. Kemudian Nabi kata man tawadda'a marratain atahu Allahu ajrahu marratain. Siapa yang berwuduk 2 kali, Allah Taala beri pahala berganda kepadanya. Pahala lebih lah daripada sekali tadi. Allah Taala bagi double up pahala. Wa man tawadda'a salasan tilka wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli. Nabi kata siapa yang berwuduk 3 kali, ya, maka itulah wuduku dan wuduk para nabi yang terdahulu. Ada nabi bezakan mana-mana anggota? Tak ada.
Jadi secara umumnya berwuduk 3 kali kesemua anggota ada basisnya, ada dalilnya. Tapi bila dilihat kepada praktikal Rasulullah SAW pada sahabatnya, sapu kepala hanya sekali saja. Dan itu sebenarnya adalah pendapat majoriti. Saya personally tuan-tuan, bila saya sapu kepala, saya sapu sekali saja. Most of the times. Tapi once a while saya sapu 3 kali. Once a while, sekali-sekala. Tapi kalau tuan-tuan nak sapu 3 kali, saya daripada kecil sapu 3 kali. Dan saya akan sapu 3 kali sampai mati. Silakan. You are welcome. Ya. Ada orang tu dia sapu sekali saja. Bagi saya hak ni hak sunnah. 3 kali ni tak sunnah langsung. Terpulang lah kan. Amal ikut ilmu masing-masing. Tapi saya lihat yang the best lah, the best. Yang paling tepat ialah yang paling sunnah lah, sekali saja. Ya. Cuma once a while kita boleh buat 3 kali. Tapi kalau tuan-tuan nak beramal sebagaimana yang tuan-tuan amalkan ikut pengetahuan tuan-tuan, tidak ada masalah semua. Sebab itu standard dalam mazhab Syafi'i, ya. Kita belajar in detail ni, kita tak tengok ni Syafi'i, ni Hanafi, kita tengok itu. Walaupun standard dalam mazhab Syafi'i, tapi di sisi ulama lain tidak standard. Dan masing-masing ada basis masing-masing. Dan kita lihat basis itu. Dan tahu ulama yang membahaskan isu ni sepanjang lebar dan very critical, mana kritis, ialah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Yang ramai ulama-ulama kontemporer ni berpuas hati dengan huraian beliau dan memilih pendapat itu. Ala kulli hal, boleh saja beramal ikut mazhab masing-masing. Tengok ilmu kita macam mana lah. Jadi tuan-tuan boleh saja nak buat begitu. Benda ni very open, tak ada apa masalah. Cuma saya nak bagi pendedahan supaya kita nampak hak wajib lagu mana, hak tak wajib lagu mana, hak sunnah lagu mana, hak tak sunnah lagu mana, ya. Baik. Itu isyarat ke dulu lagi, ya. Jadi kadar kita dah bincang, yang wajibnya macam mana, yang sunnah macam mana. Sekali atau 3 kali saya pun dah beri pendedahan tuan-tuan on top kepada apa yang telah tuan-tuan tahu sedia ada. Ya, kalau kita nak belajar kita tahu saja, baik tak payah belajar. Kita belajar ni kita nak tahu more, lebih lagi. Ya. Nampak? Dan sebagai ulama juga mensunahkan tuan-tuan membasuh kepala sekali dengan telinga. Ada juga yang kata begitu, ya. Kita mazhab Syafi'i telinga dengan kepala lain-lain lah. Basuh kepala dulu, after that kita basuh telinga dengan air yang baru. Itu yang paling standard dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak majoriti. Tapi tak apalah, ya, boleh saja tuan-tuan amalkan. Nanti dalam bab sunnah nanti saya terang pasal basuh telinga lah. Tapi malam ni nak habis pasal sapu kepala. Ada nak tanya tak so far tentang sapu kepala? Okey, wanita, dulu kita bincang pasal pasal basuh muka kan. Kadang-kadang ada juga saya lihat di medsos, di YouTube dan seumpamanya, sebagian pendakwah yang kata wanita wajib basuh dia punya sideburn bila dia membasuh mukanya. Di mana kalau dia tak basuh sideburn keseluruhan, sideburn ni panjang kan, sikit ya, atau tak basuh langsung, basuh ke pungkus saja, dia kata tidak sah. Ya. Saya kira itu tidak tepat atau tidak benar sama sekali, kerana dari sudut sideburn wanita sebenarnya ulama khilaf, adakah ia wajib atau tidak wajib, ya. Dan sebagai ulama kata wajib dan sebagai lain kata tidak wajib. Kita lihat fatwa negara kita, antara fatwa mufti wilayah terdahulu Dr. Zul Al-Bakri dalam laman web dialah Irsyad Fatwa ke Al-Hafiz Fatawi. Dan saya baca huraian beliau, di mana dia kata pendapat yang paling kuat ialah wanita tidak wajib membasuh sideburn mereka, kerana sideburn wanita dia tidak termasuk daripada muka ataupun kepala. Mana sideburn ni kan tak wajib basuh lah, tak wajib basuh gitu. Mana dia basuh muka, sideburn kena sikit kan, okey. Tapi kalau dia nak basuh juga silakan, nak nyusah-nyusahkan diri kan. Tapi kalau tak basuh sudah memadai. Boleh lah azan dah. Kita sambung sikit kalau ada soal jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الصلاة والقامة محمد رسول الله. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Okey, baik. Kat mana tadi lah? Lupa. Last tadi apa je nak cerita? Sideburn tu kan? Sideburn tak wajib basuh keseluruhannya. Bila kita basuh muka tu, dah kena sideburn sikit, dah is okey. Ya? Itu yang difatwakan. Kerana dalam bab tu ulama khilaf. Adakah ia termasuk daripada muka ataupun tidak? Kadang-kadang banyak saya lihat lah di medsos lah ya, di YouTube ni ataupun di Facebook ya, isu-isu yang melibatkan khilaf, tapi dia cuma sebut satu pendapat saja ya. Hatta bukan hanya di luar mazhab Syafi'i, kadang dalam mazhab Syafi'i ada khilaf juga. Jadi kadang-kadang orang yang tak basuh tu dia akan rasa tak sah lah, aduh tak sah sembahyang aku ya. Kadang kita kena tengok juga fatwa tertentu ya. Ada seorang pendakwah tu dia kata perempuan bila pergi pasar raya, pergi jalan-jalan apa semua kan, lepas tu pergi bilik air, apa nama dia kata macam mana, dia kata tak basuh kemaluan lah, terus ambil wudu ya. Masuk bilik air tu tak macam mana kata, tapi dia kata perempuan ialah dah berjalan banyak jam, lepas tu terus wudu, tak basuh dia punya kemaluan kan. Sedangkan ada lembapan ya. Perempuan biasa dia pakai panty liner bila dia nak keluar, betul tak? Yang mana dah kahwin lah, tak kahwin tak janggut lah kan. Perempuan dia nak keluar, biasa dia akan letak panty liner lah. Ini bukan isu ada keputihan tak ada keputihan. Biasa perempuan ni memang dia punya kemaluan, dia akan keluarkan basahan, dia panggil rutubah, macam peluh lah, macam tu lah kan. Yang mana dia bukan najis. Memang dikatakan oleh para ulama sebagainya najis, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian ulama kata tidak najis. Dan kalau ikut standard ulama besar Syafi'i Al-Mawardi yang menghuraikan buku
Al-Muzani, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata tidak najis. Wah sahih, dan itu yang paling sahih. Pasal tak ada nas. Isu dia lembapa wanita tu, adakah dia daripada air kencing ke macam mana? Ulama yang kata najis ni, pasal dia kata asal keluar kut kemaluan, najis lah. Tapi sebenarnya tidak melihat begitu. Itu peluh. Peluh ni mana-mana lubang dia keluar. Mana-mana tempat. Jadi kata tidak najis. Jadi kalau tak basuh pun tidak mengapa. Janganlah kita buat wanita atau muslimat bimbang pula. Tak sah semayang, tak sah semayang. Saya sakit kepala kau main tak sah. Sikit-sikit tak sah. Sekarang ni ramai wanita tidak sah semayang kerana pergi berjalan-jalan, ambil wuduk saja tidak basuh kemaluan. Sedangkan lelehan, farah, basahan tak boleh saja. Tapi sebaik-baiknya basuhlah. Dia berbeza dengan keputihan. Keputihan lain. Kalau keputihan, memang majoriti ulama kata najis, walaupun segelintir kata tidak najis. Ataupun saya tak berani nak kata majoriti, ramai juga yang kata najis, dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Dia panggil ifrazat. Itu memang najis lah, keputihan. Keputihan lain, basahan biasa lain. Kalau dia tu memang ada keputihan, of course lah, kalau keputihan dia tu banyak, memang najis lah. Tapi kalau sekadar basahan-basahan biasa, hatta orang lelaki pun ada basahan, betul tak? Kau tak perlu bahagian bawah, tak perlu. Jadi kita jangan sikit-sikit tak sah, janganlah begitu kan. Di masjid saya sama juga tuan. Sebelum ni tak tahulah ada lagi tak kawan tu. Dia kata orang lelaki sekarang ni banyak semayang tak sah. Asyik tak sah aja. Saya pun naik pening kat kepala saya. Kerana apa dia kata? Kalau tak percaya, balik cium seluar dalam. Lah, macam tu pula. Mesti ada bau hancing. Disuruh cium seluar dalam. Jadi dia kata bila kita kencing, kena istibrak betul-betul lah. Lurut, berdehem, bagi bersih. Sebab dia kata kadang-kadang kita ni urut gitu-gitu je. Lepas tu basuh. Kadang dia keluar lagi tahu dia kata. Tak percaya balik cium lah seluar dalam. Jadi semayang tidak sah. Saya gauh kepala pening. Ya. Tuang kencing, lurut 3 kali, nak berdehem tak nak berdehem tu terpulang lah. Berdehem tak berdehem ni pun bagi saya tak penting pun. Ya. Tuan-tuan tengok saya masuk tandas, saya ada berdehem ke? Tak ada berdehem-dehem pun. Tapi boleh aja tuan-tuan nak berdehem, pasal ada ulama yang menyarankan begitu. Tapi after tuan-tuan basuh, tuan-tuan dah urut ni pun lemak khilaf. Sebagian kata tak perlu urut pun. Ya. Urut untuk keluarkan lebihan air kencing yang ada di dalam bahagian luar kemaluan. Ya. Bagi saya urut dah memadai. Ya. Ada hadisnya tapi tidak sahih, hadis Abu Hurairah dan Sunan Abi Daud. Di mana Nabi kata bila kencing kena lurut. Memang ada tujuan dia lah. Apa hadis tu dhaif, tapi tujuan dia nak keluarkan air kencing kan. Baru lama tambah pula berdehem dan seumpamanya, tidak ada hadis yang sahih. Tapi bolehlah kadang nak urut, nak berdehem sangat berdehem lah ya. Kita kalau dengar lah tanah orang Islam lah tu. Tak apa lah kan. Okey, dah buat yang tu, that's it. Ya, dia nak keluar ke, dia tak keluar ke, it's not our business. Islam tak pernah hukumkan benda tu sebagai najis kalau dia keluar. Ia termasuk perkara yang dimaafkan. Ia umum baluah. Kalau tuan-tuan nak kira, tuan-tuan ingat, bila tuan-tuan kencing, dah lurut, dah berdehem, habis ya? Kadang-kadang dia keluar lagi. Kita bukan boleh kontrol benda tu. Ni pun baru-baru ni ada seorang ustaz juga, dia kata, saya berdehem, saya cek dengan tisu. Ada. Saya tunggu dalam 10 second, 15 second. Saya berdehem lagi, saya urut lagi, ada lagi. Rupanya dia kata air kencing ni tak keluar. Memanglah. Kan? Awak dah lurut sikit, awak dah berdehem sikit, awak basuh, that's it. Tak payah nak fikir lagi. Kalau dia keluar tu, itu bukan urusan kita. Kalau kita semayang, sah semayang. Sebab ini di luar daripada kawalan kita. Ya. Jadi jangan nak kata tak sah. Dan jangan nak suruh orang pergi cium surah dalam ikut dan aja. Tak perlu cium surah dalam. Ya tak? Tuan-tuan, kalau istinja, Nabi istinja dengan air. Nabi juga istinja dengan batu. Saya nak tanya, tuan-tuan basuh berok dengan batu, bersih ke? Bersih? Mana ada bersih? 100% macam air. Tapi kenapa? Pasal this is taharah. Taharah ni ambil ringan sangat pun tak boleh, berlebihan pun tidak boleh. Kita betul-betul ikut apa yang ada dalam nas. Of course lah apa yang telah diwartakan ulama kita dalam buku-buku fiqh.
Yang disepakati kita kata ia disepakati, yang khilaf kita toleran. Ya, jangan sikit-sikit tosoh. Sikit-sikit tosoh. Cium suara dalam, itu merepek. Ya. Tak boleh lah begitu ya. InsyaAllah. Ada nak tanya apa-apa tak? Kod 5 minit saya boleh jawab kalau ada nak tanya apa-apa. Ya. Perempuan pun sama ya, bila qada hajat dulu saya dah terang kan. Dia bersihkan kemaluan dia. Bila dia duduk tu kawasan yang terbuka saja. Tak perlu nak olor jari, duk jolok-jolok, tak payah. Ya. Ya, siapa nak tanya tadi? Boleh berlebihan pun tidak boleh. Ya. Ya. Buat apa nak menggeliat? Exercise. Bagus, exercise tu bagus. Kenapa? Oh ni. Macam tu. Ketika semayang makruh. Saya tak pastilah ada atau tidak ulama mengharamkannya, tapi dalam fiqh ia termasuk dalam makruhatus solat, perkara yang makruh dalam solat. Dan sebagian sahabat, bila sebagian sahabat yang lain buat ketak, dia panggil dalam fiqh furqatul asabi', ya, maka dia dimarahi oleh sahabat yang lain. Contohnya macam Ibnu Umar. Saya tak tahu dalam kitab sunnah yang mana, tapi ada nas itu. Pasal nanti dalam bab semayang tak tahulah bila lambat lagi kan. Dia ada bab makruh wudu lepas fardu, makruh semayang. Lepas fardu semayang, lepas sunat semayang, dia ada yang membatal, yang makruh semayang, baru yang membatalkan semayang. Yang makruh semayang tu ada tak kurang perkara makruh semayang berapa ya, banyak jugalah ya. Salah satunya ialah tu ketak-ketakkan jari. Ketip panggil apa? Saya tak tahu bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab panggil furqatul asabi'. Ya. Jadi Ibnu Umar dia tengok orang semayang ketak-ketak jari kan. Ni biasa saya tengok budak-budak. Orang tua tak tahu kok buat juga. Tu bukan tabiat, jangan buat. Ganggu orang. Lagi satu makruh ya. Saya tengok kadang-kadang kita turun rokok tu kan. Ni budak-budak selalu buat. Ketak tangan. Ia makruh kalau boleh jangan buatlah ya. Itu dia tak dibenarkan. Dan Ibnu Umar bila dia tengok orang ketak-ketak jari, dia marah. Dia kata la ummalak. You have no mother. Mu tak ada mak ke? Oh marah kalau tahu tu. Ya. Tapi tak adalah sampai haram. Melainkan jika ia terlalu mengganggu orang semayang dan seumpamanya. Tapi dalam konteks biasa dia tak sampai haram. Kerana ia bukan marfu' lah daripada Rasulullah SAW. Ia cuma larangan sahabat. Jadi dia degree tu rendah sikit. Jadi ulama masuk dalam makruh. Makruh apa? Tak elok dibuat lah. Dan saya tengok jarang orang buat. Aku ada orang buat je. Kalau orang tua buat kena tegur lah ya? Jangan duk buat benda-benda macam tu ya? InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lagi? Tak ada ya? Kalau tak ada ya. Macam mana? Okey, itu satu dia ketak-ketak. Satu lagi yang makruh juga ialah tasbih. Macam Haji kata ni dia panggil tasbih. Dia dua benda tak sama. Tadi furqatul asabi'. Satu lagi yang makruh juga, saya tak silap saya yang makruh semayang ada 19. Salah satu yang tu lah, dan yang ni juga. Dia panggil tasbih. Kerana dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar kata, orang Yahudi ni bila dia semayang, tak tahu lah semayang macam mana kan. Dia musyabbikul asabi'. Dia akan semayang dalam keadaan dia tasbih. Apa orang Melayu cakap apa ni? Dia sile. Pandai sile. Dia silangkan jari macam tu. Jadi waktu semayang memang kita makruh menyilang-silangkan jari seumpama ini. Dan sebagai ulama kata bukan hanya pada waktu semayang, tapi dalam masjid. Dan ada juga ulama kata bukan dalam masjid, daripada kita keluar rumah nak pergi masjid sampai kita balik masjid, makruh kita buat macam ni. Nak cerita tak comel lah, kerana itu perbuatan orang Yahudi ketika beribadah kepada Tuhannya. Dan memang ada larangan-larangan tertentu dalam nanah yang ada, tapi tak sampai tak haram, dia makruh sahaja ya. Pasal sahabat ditanya tentang orang tasbih ni, kemudian dia kata tilka salatil maghdubi alaihim, itulah sembahyang orang-orang yang dimurkai ke atas mereka. Jadi orang Yahudi. Orang Yahudi dia sembahyang macam ni. Siapa tak tengok betul dia sembahyang macam ni? Itu Cina kan. Tak tahu lah kan. Jadi kalau boleh janganlah ya. Tapi kalau selain daripada itu harus. Kerana Nabi kadang-kadang cakap pada sahabat, Nabi buat macam ni. Ya. Mana kata kalau ada tujuan tak apa. Kalau tak ada tujuan
Of course lah dalam masjid ketika semayang dia jadi makruh lah. Ulama makruh. Dalam semayang sepakat ulama makruh, di luar semayang dia khilaf lah. Bahkan ada juga segelintir yang kata makruh secara mutlak. Macam ni makruh. Yang mana kita tak setuju lah, tak ada lah secara mutlak. Sebab Nabi pun ada buat juga, ya tak? Ya. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu. Untuk ada lagi? Oh. Ha? Okey. Sapu atas balutan tu lah. Boleh? Apa-apa yang kita tutup atas kepala, kita boleh saja sapu di atasnya. Kemudian kalau ada tempat di kepala yang boleh kita sapu juga sedikit daripada kepala. Jangan sapu hanya atas tutupan kepala. Kerana majoriti ulama kata tidak sah. Hambali saja kata sah. Syafi'i kata tak sah. Yang lain pun kata tidak sah. Jadi kalau kita balut, melainkan kalau balut ke semua kepala. Memang tak ada ruang nak sapu kepala langsung kan. Kita sapu saja di atas balutan itu. Ya. Mau nak sapu semua ustaz? Boleh je nak sapu semua. Kau nak sapu separuh. Dah bagi saya separuh sudah memadai. Kerana bila kepala tu ditutup, dia bukan kepala lagi. Dia dah masuk bab darurat. Darurat ni memadai lah untuk kita sapu saja. Kalau banyak-banyak kan jadi basah pula. Dah bukan kepala saja. Anggota wudu kita bila berbalut, kita boleh saja sapu di atasnya. Tuan-tuan tak pernah masuk hospital. Masuk hospital kan? Cucuk sana, cucuk sini, balut sana, balut sini. Jadi yang balut tu tuan-tuan tak payah basuh. Tuan-tuan sapu saja di atas balutan. Balut tangan, balut kaki kan. Ya. Cuma mazhab Syafi'i dalam bab ni dia agak strict. Di mana dia mewajibkan tayamum bila kita sapu di atas mana-mana anggota yang wajib. Kalau wuduk lah. Kalau mana wajib lah. Ya. Kita tangan balut. Jadi bila kita ambil wuduk macam biasa. Cuma yang balutan ni kita sapu. Ya. Tapi kena tayamum, gabung sekali dengan wuduk. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Yang mana saya personally pun tidak mengamalkannya. Nak sembahyang 5 waktu duduk lalai hospital. Saya tidak tahu masuk hospital tahu. Cucuk sana, cucuk sini. Operation sana, operation sini. Saya sekadar berwuduk macam biasa. Kemudian yang saya balut, saya hanya sapu di atasnya. Yang saya lihat itu yang paling mudah untuk diamalkan. Dan tak menyusahkan. Kalau nak amal standard mazhab Syafi'i, tuan-tuan kena bawa debu tayamum every time, everywhere. Terutama bila tuan-tuan masuk hospital. Kerana tak memadai untuk tuan-tuan sapu saja. Walaupun dalam keadaan darurat, walaupun dalam keadaan sakit, mesti tayamum juga. Selain isu ni tuan-tuan, setahu saya tidak ada hadis yang betul-betul sahih. Ulama masing-masing ada ijtihad masing-masing. Ada ulama kata dia sekadar berwuduk sahaja, tempat balut tak wajib buat apa-apa. Itu yang standard dalam mazhab Az-Zahiri, ulama besar ahli sunnah juga, yang mana hari ni banyak kita rujuk fatwa beliau. Dia kata kalau tangan balut, tangan tak payah basuh, sapu pun tak payah. Pasal no hadis. Gugur lah anggota tu, dia kata. Logically yes. Sebab kata masih kena sapu. Kerana bila basuh tak boleh, dia gugur kepada sapu. Kerana sapu boleh menggantikan basuh. Betul tak? Jadi dia kata, aduh, itu yang pertengahan lah yang saya lihat. Dan yang ketiga yang agak berat sikit lah. Dia kena sapu dan dia kena tayamum. Lepas tu bila dia sihat esok-esok dia kena qada balik. Tuan-tuan kalau nak ikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan bukan hanya bertayamum tau. Nanti after tuan-tuan keluar hospital, tuan-tuan kena qada balik hak tuan-tuan semayang tadi. Larat nak qada balik. Melainkan sebelum balut tu tuan-tuan ambil wudu. Jatuh motor, pung, patah kaki, pergi di hospital, naik ambulans. Doktor nak balut, kata nanti dulu doktor, saya nak wudu dulu. Kalau tidak saya kena qada. Kalau boleh buat macam tu silakan. Tapi kalau doktor tu terus balut, tuan-tuan boleh berwuduk, sapu saja di atas balutan. Tapi tuan-tuan kena gabung dengan tayamum. Boleh tayamum di awal, boleh tayamum di akhir, boleh tayamum di tengah-tengah wuduk. Tapi at the end of the day, bila keluar hospital, tuan-tuan kena qada balik. Itu saja. Saya ambil yang pertengahan. Berwuduk sahaja, anggota yang tidak boleh dibasuh sapu saja dan tak perlu qada sama sekali. Ya, adalah ulama-ulama tertentu yang saya lihat paling praktikal dan paling mudah untuk diamalkan. Because this is ijtihad. No nas, tak ada nas yang betul-betul boleh diguna pakailah. Ya. Dan kalau kita ajar orang hak susah-susah pun dia bukan boleh buat pun. Baik kita ajar hak dia boleh buat. Betul? Ya. Tapi masalah saya pergi kursus tu hari dengan Jakim.
Dia kata orang yang masuk hospital ni 10% hak semayang, 90% lagi tak semayang. Tak usah cerita lah bab tayamum, bab qada. Semayang tu sendiri ramai orang tak semayang. Dia kata mengikut kajian yang dia buat, orang masuk hospital ni hanya semayang 10% saja, 90% tak semayang. Kata dia lah. Saya tak tahulah, saya tak tengok orang lain. Saya tak pasti ya. Semayang lah. Macam mana pun semayang. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu aku lekeraza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dapat manfaatlah sikit sebanyak dan dapat memperelokkan lagi peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dan kuliah kita dengan tasbih kafar.